Assalamualaikum, saya Nak Asyisha Mimi dan tajuk yang dibentangkan oleh kumpulan kami adalah hubungan etnik, masyarakat majmuk dan asas sembilan kaum. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Etnik utama yang ada iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Etnik yang lain adalah kaum Iban, Kadazan Dusun dan orang asli. Kaum Melayu ditafsirkan sebagai antara penduduk asal tanah Melayu seiringan dengan orang asli. Dua kaum ini juga merupakan kaum pribumi termasuk kaum yang ada di Sabah dan Sarawak. Perlembagaan Malaysia Perkara 160 mendefinisikan Melayu sebagai penduduk pribumi yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Orang asli pula merupakan orang asal yang menduduki semenanjung tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasmi terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik orang asli. Mereka dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu Semang, Senoi dan Proto Malay, iaitu Melayu asli. Kaum Kadazan Dusun merupakan sebuah etnik pribumi yang menetap di pantai barat Sabah dan kawasan pedalaman sekitarnya. Kaum Kadazan Dusun sebenarnya dibentuk oleh 2 kaum utama Sabah iaitu Kadazan dan Dusun. Kaum ini terdiri daripada suku kaum Bisaya, Dupan, Sudana, Timarang dan sebagainya. Asal-usul dan pengembangan orang Cina. Orang Cina ke tanah Melayu pada abad ke-15. Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara Cina. Jumlah imigran Cina di tanah Melayu meningkat kerana pengembangan kegiatan pelombongan biji timah. Orang Cina menjadikan tanah Melayu sebagai penempatan untuk mencari kekayaan sahaja. Selepas Perang Dunia Kedua, mereka mulai berubah dan ingin mula menetap di tanah Melayu. Kemasukan orang Cina ke tanah Melayu melalui 3 cara iaitu melalui sistem kredit, sistem kangcu dan cara persendirian. Antara sebab-sebab penghijrahan orang Cina ke tanah Melayu adalah masalah kepadatan penduduk, bencana alam, masalah pengangguran dan lain-lain. Seterusnya, asal-usul dan perkembangan orang India. Sejak dari awal lagi, tanah Melayu telah dikunjungi oleh pedagang-pedagang India dan golongan Brahmin. Selain berdagang, orang India mahu mengembangkan agama Hindu dan Buddha di tanah Melayu. Jumlah orang India di tanah Melayu semakin bertambah. Mereka mula mendirikan tempatan awal di Melaka yang dikenali sebagai Kampung Keling. Seperti orang Cina, orang India juga mula menetap di tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Cara kemasukan buruh India pula terbagi kepada 2 iaitu sistem buruh kontrak dan sistem kangani. Sebab-sebab penghijrahan orang India ke tanah Melayu ialah kerana masalah kepadatan penduduk, bencana alam, amalan sistem kasta, perkembangan tanaman dagangan iaitu perusahaan getah dan dasar kerajaan Inggeris. Di sini saya juga ingin menerangkan tentang kaum Iban. Yang pertama, masyarakat Iban adalah suku kaum terbesar di Sarawak. Kaum Iban juga terbagi kepada beberapa suku kaum, contohnya Balau, Sebayau, Lemanak dan lain-lain. Assalamualaikum, nama saya Nova Abdadi. Saya akan menerangkan tajuk kumpulan kami iaitu masyarakat majmuk. Di mana yang pertama ialah definisi masyarakat majmuk. Seperti yang pertama ialah masyarakat bermaksud sekelompok orang. Yang bermaksud masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung antara satu sama lain dan memerlukan satu sama lain. Secara umumnya, istilah masyarakat adalah asasnya adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di dalam suatu tempat. Definisi masyarakat yang kedua ialah menurut Kamus Dewan 2005, kumpulan yang hidup bersama-sama. Ini bermaksud di suatu tempat dengan aturan dan cara yang tertentu. Individu ataupun keluarga adalah wujudnya satu masyarakat yang kecil. Antara kegiatan yang dapat mewujudkan satu sifat kemasyarakatan adalah kegiatan gotong royong, kenduri perkahwinan dan juga rumah terbuka. Seterusnya, definisi yang ketiga ialah majmuk bermaksud berbagai. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri masyarakat majmuk. Yang pertama ialah berbagai jenis kaum. Yang kedua ialah bercampur tapi tidak bersatu. Yang ketiga, berpegang kepada agama, adat dan juga kaedah dan idea yang berbeza. Yang keempat ialah pengasingan daripada segi pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sejarah kewujudan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Yang pertama ialah kedatangan campur tangan British di tanah Melayu.
Okey, baik. Isu yang ketiga untuk kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia adalah campur tangan Francis Lake diberlakukan pada tahun Ogos 1786. Seterusnya, poin keempat ialah kemasukan masyarakat Cina dan India ke Tanah Melayu. Hari ini saya akan memberi penerangan dalam masyarakat majmuk iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Yang pertama, kaum Melayu tinggal di kampung dan jauh daripada ancaman musuh, pekerjaan petani, peternak dan mengutip hasil hutan. Kaum Melayu terdahulu menganut agama Buddha, mengamalkan ajaran khurafat, kedatangan Islam masih menjadi ikutan kepercayaan patang larang Melayu dan mitos. Penerangan kedua merupakan kaum Cina, iaitu tinggal di bandar, pekerjaan sebagai peniaga dan pedagang, berasal dari wilayah Kuangtun dan Tukuin, bekerja sebagai pelombong pada zaman kedatangan British kerjasama dengan Raja-Raja Melayu, kewujudan Baba dan Nyonya, masyarakat negara Cina dilanda kemelesetan ekonomi akibat candu, pengeluaran perak menjadi susut. Masyarakat Cina menerokai tanah Melayu kerana terkenal peluang pekerjaan sebagai pelombong. Dan yang ketiga adalah kaum India yang tinggal di kawasan ladang, pekerjaan sebagai peladang dan penoreh getah. Kebanyakan kaum India penganut agama Hindu dan mempunyai 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut sebagai Pancasrada, iaitu Widi Tattva, Atma Tattva, Karmaphala Tattva, Punarbhava Tattva dan Moksha Tattva. Kaum India aktif dalam aktiviti jualan fabrik, besi, ramparas, emas, perak dan sebagainya. Mereka juga tergolong yang paling dihormati kerana mempunyai kapal maritim yang mewah. Mereka berkahwin dengan orang-orang di Tanah Melayu dan meninggalkan kesan seperti batu Nandi, batu bersurat Sungai Mas, patung Avalokiteswara dan peninggalan arkeologi sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurin Izzat Iliana. Asas berbilang kaum merangkumi kaum-kaum di Malaysia. Hari ini saya akan memfokuskan kepada 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan juga India. Namun apa yang menjadi keunikan bagi setiap kaum ialah budaya dan adat resam yang menunjukkan uniknya kaum-kaum tersebut. Istilah budaya didefinisikan sebagai istilah budaya yang secara amnya memberi maksud cara hidup manusia. Ini boleh dilihat melalui etimologi perkataan budaya yang bermaksud budi tambah daya. Budi membawa maksud sebagai aspek dalam manusia yang meliputi akal dan nilai. Mengikuti Modern Dictionary of Sociology mentafsirkan budaya sebagai cara hidup manusia yang hidup berkelompok sama ada berbentuk material iaitu ciptaan manusia dan juga bukan material sebagai adat, resam, kepercayaan dan juga undang-undang. Ini merupakan kebudayaan yang menunjukkan personaliti kaum tersebut. Yang pertama ialah kaum Melayu. Majoriti masyarakat Melayu menganut agama Islam. Kaum Melayu mempunyai pelbagai tradisi dan pakaian iaitu baju Melayu dan juga baju kurung. Pakaian ini menunjukkan imej yang kemas dan sopan. Kaum ini menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Perayaan ini merupakan hari kebangsaan bagi negara Malaysia. Lemang, ketupat dan rendang merupakan makanan tradisional yang melambangkan ciri-ciri kemelayuan. Kaum ini mempunyai seni mempertahankan diri seperti silat gayung. Dari segi tarian pula, kaum ini mempunyai tarian tradisi seperti zapin dan juga joget. Begitu juga dengan kaum Cina dan India yang mempunyai budaya dan adat yang tersendiri. Assalamualaikum, saya Fatih Nurdina Isni akan menerangkan tentang adat resam bagi kaum Melayu, Cina dan India. Adat resam ialah undang-undang yang tidak boleh dalam sesebuah masyarakat. Bagi kaum Melayu, sewaktu mengandung, melakukan ucapan melengkung perut, sewaktu bersalin, azan dan iqamat yang disampaikan oleh bapa atau datuk bayi tersebut. Selepas lahir, bersunat dan berkatan, adat perkahwinan pula dimulai dengan berisik dan diakhiri dengan majlis perkahwinan. Kematian pula, apabila ada kematian, Tok Imam merupakan orang yang pertama yang diberitahu. Jenazah dikafankan dengan membalut badannya dengan kain putih. Semasa penguburan pula, sebelum timbul, siap atau sesiapa akan turun ke dalam kubur untuk membuka papan tutup keranda. Seterusnya, bagi kaum Cina, semasa mengandung, mereka dikawal ketat dari dalam setiap tidak tanduknya. Pantang larang pula menghindari permasalahan dan dilarang menggosok perut serta makan makanan yang tajam. Selepas lahir, berpantang, kenduri dan memberi nama. Perkahwinan pula terdapat 3 ucara, iaitu perkahwinan sivil, ucara minum teh dan jamuan makan. Seterusnya kematian, pelawat hanya boleh memakai pakaian berwarna muram. Seterusnya ketika masuk rumah si mati, hendaklah membawa alat sembahyang dan diberi kepada keluarga si mati. Dalam kaum India pula ada perkahwinan bermulai pada mesik dan diakhiri dengan majlis pernikahan. Bagi kelahiran pula, semasa mengandung, adat balai kapur adalah adat yang dilakukan pada kandungan seorang wanita hamil.
Selepas bersalin, waktu kelahiran dicatat dengan tepat bagi mengikut Almanak Hindu. Kematian pula, mayat diletakkan di ruang tamu, dimandikan dengan menyapu minyak dan sebut sikadahi. Selepas itu dipakaikan pakaian kegemaran ataupun kahwin. Dan keranda diarak ke tempat upacara penggaran yang dibakar oleh waris mati. Tempoh bergabung adalah setahun. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Manakala agama rasmi bagi negara Malaysia adalah agama Islam. Kaum di Sabah dan di Sarawak juga antara salah satu etnik yang ada di dalam Malaysia. Etnik Melayu adalah penduduk asal Tanah Melayu, manakala Cina dan India dibawa masuk ketika penjajahan berlaku di Tanah Melayu. Ini membuatkan Malaysia mempunyai pelbagai kaum yang ada di negara ini dan ia membuatkan Malaysia mempunyai pelbagai budaya dan adat dari setiap kaum. Sekian dari kami. Terima kasih. 3 kaum utama ini mempunyai kepelbagaian dari segi kebudayaan dan adat resam. Namun begitu, apakah kebudayaan bagi kaum-kaum ini? Oh, senang je. Antara contoh kebudayaan bagi kaum ini ialah tarian, perayaan, makanan dan sebagainya. Antara tarian yang terkenal di Malaysia ialah tarian Singa iaitu daripada kaum Cina, tarian Baratanayam dari kaum India dan tarian Zapin bagi kaum Melayu. Oh, begitu. Sekarang saya sudah faham betapa indahnya kebudayaan dan adat resam di negara kita. Okey, itu sahaja daripada kami. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nufana Bita Ade. Saya akan menerangkan mengenai kesimpulan masyarakat majmuk. Secara keseluruhannya, Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Dengan pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan daripada penjajahan di zaman Melayu dari segi aspek politik, ekonomi dan juga pendidikan. Kehadiran masyarakat ke Tanah Melayu telah mencorak perspektif masyarakat Melayu, membentuk budaya baru. Biarpun latar belakang yang berbeza, kita tetap bernaung di bawah satu nama yang sama iaitu Malaysia. Bersama-sama kita mempertahankan dan menjaga keamanan daripada ancaman musuh berjaya. Pembangunan negara. Malaysia bumi yang bertuah, manakah tidaknya. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun dan juga yang terkini. Ia membentuk sebuah negara bangsa yang kukuh. Malah kehidupan masyarakat majmuk di negara ini berlandaskan elemen perpaduan yang disuntik dalam diri individu sejak dahulu lagi. Tidak kira apa pun alasannya, perpaduan harus diberi penekanan dan keutamaan dalam setiap agenda Perdana Negara. Pengalaman 13 Mei 1969 suatu ketika dahulu banyak mengajar kita supaya menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan. Kini, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia sudah hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain kerana bersatu teguh bercerai roboh. Terima kasih.